Baru ni kita baca dah je itu sebahagiannya. Sekali lagi lah terjemah cepat-cepat. Bab sifat iblis dan bala tenteranya. Mujahid berkata, wa yuqdhafun, yurmau, dicampak, duhuran mafrudin, dalam keadaan tersingkir, dihalau. Wasib daim, berkekalan. Ibnu Abbas berkata madhuran mafrudan, maknanya dihalau, disingkir. Wa yuqal maridan mutamarridan, maridan mana mutamarridan, mana yang derhaka. Batakahu mana qata'ahu, wastafziz istakhifah, gunakan. Bi khailika al-fursan, mana tentera berkudamu. Warrajil ar-rajalah, mufradnya ialah rajil, yakni tentera berjalan kaki. Seperti sahib dan sahab, tajir dan tajir. La ahtanikanna la asta'silanna, pasti aku akan menghapuskan mereka, membasmikan mereka, yang mencabut mereka sampai ke akar umbi. Qarin, maknanya syaitan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW telah disihir sehingga baginda berasa melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya, sehingga pada suatu hari baginda berdoa dan berdoa. Kemudian dia berkata, adakah engkau tahu bahawa Allah telah memberitahu kepadaku tentang sesuatu, ada fima fihi shifai, tentang perkara yang terletak padanya kesembuhanku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepadaku tentang kesembuhanku. Atani rajulan, dua orang lelaki datang kepadaku. Salah seorang daripadanya duduk dekat kepalaku dan yang seorang lagi dekat kaki aku. Salah seorang daripadanya berkata kepada yang lain, apa sakit dia ni? Qala, kata yang seorang lagi itu, matbub, mana kena sihir. Kata satu pula, wa man tabbahu, siapa menyihirnya? Qala Labid bin Asam. Qala fi madha, pada apa benda? Qala fi mushdin wa musyaqatin, fi musyaqatin, ini pada sikat dan rambut yang gugur setelah disikat itu, lekat pada sikat, musyaqah. Ataupun musyaqah itu makna benang-benang yang putus pada ketika ditenun kain. Dan juffi tal'atin zakar, pada seludang mayang tamar jantan. Qala, kata yang seorang itu, fa'inahu, di mana letaknya? Qala fi bi'ri Zarwan, dalam telaga Zarwan. Nabi SAW pun pergi ke telaga itu, kemudian dia pun pulang. Dia berkata kepada Aisyah bila dia pulang, pokok kurmanya ka'annaha ru'usus syayatin, macam kepala syaitan. Fakharajtu fakultu, aku pun berkata, kata Aisyah, istakhrajtahu, engkau telah keluarkannya? Faqala la, tidak. Sebabnya Allah telah sembuhkan dan saya tidak mahu menimbulkan mencetuskan mana sesuatu yang tidak baiklah di kalangan orang ramai. Thumma dufinat al-bi'r, kemudian telaga itu ditimbuskan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, yakni syaitan mengikat di belakang kepala setiap orang dari kamu bila dia tidur, 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu dia berkata, tetaplah, alaika lailun tawilun farqud, engkau teruslah tidur, malam masih panjang, tidurlah. Bila orang itu sedar, dia ingat kepada Allah atau dia menyebut nama Allah, in hallat uqdatun, terbukalah satu ikatan. Bila dia mengambil air sembahyang, terbuka pula satu ikatan yang lain. Dan bila dia bersembahyang, terbukalah semua ikatan-ikatan itu. Maka orang itu akan berpagi dalam keadaan cergas dan gembira, ataupun riang lah, dalam keadaan riang ataupun tenang. Wa illa, kalau tidak, dia akan berpagi dalam keadaan khabithan nafs, dalam keadaan sedih dan malas. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, katanya disebutkan dekat Nabi SAW satu orang
Ia tidur sepanjang malam sehingga subuh. Hatta asbaha. Sehingga pagi. Qala dzaka syaitan. Nabi SAW kata, itulah orang yang syaitan telah kencing dalam dua telinganya, atau dia kata kencing dalam telinganya. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, sabdanya, ketahuilah bahawa seseorang dari kamu bila mendatangi istrinya dan dia membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau kurniakan kepada kami, yakni akan engkau kurniakan kepada kami. Waruziqa waladan, lalu mereka berdua ditakdirkan, yakni diberikan anak. Lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak akan dapat memudaratkannya. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila terbit kening matahari maka tinggallah sembahyang hingga matahari itu nyata. Bila kening matahari hilang maka tinggallah sembahyang, yakni jangan kamu mengerjakan sembahyang sehingga matahari hilang. Wala tahayyadu bi salatikum tulu'a asy-syams wala ghurubaha, jangan kamu menunggu ataupun mengintai-ngintai masa naik matahari dan jatuh matahari untuk mengerjakan sembahyang kamu. Fa inna tatlu'u baina qarnai syaitan atau asy-syaitan, kerana matahari itu naik di antara dua tanduk syaitan ataupun asy-syaitan. Saya tidak pasti yang mana satu yang disebutkan oleh Hisham. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Nabi SAW bersabda, bila sesuatu lalu di hadapan seseorang kamu ketika mana dia sedang bersembahyang, maka hendaklah dia menghalangnya. Kalau ia enggan, maka hendaklah dia terus menghalangnya. Kalau dia enggan juga, maka hendaklah dilawannya. Fa innama huwa syaitan, kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Utsman bin Al-Haytham dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik aku untuk menjaga zakat bulan Ramadan. Tiba-tiba datang kepadaku seorang yang datang, dia pun mula meraup makanan. Fa akhadtu, saya pun tangkap dia. Fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan bawa engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyebutkan hadis itu. Fa qala, dia kata, idza awaita ila firashik, syaitan kata, bila engkau pergi ke tempat tidur engkau, maka bacalah ayat kursi. Nescaya akan terus ada seorang penjaga daripada Allah, seorang penjaga engkau daripada Allah, dan syaitan tidak dapat menghampirimu sehingga pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia telah bercakap benar denganmu, padahal dia itu sangat pendusta. Itulah syaitan. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan datang kepada seseorang dari kamu, dia berkata, siapa membuat itu, siapa membuat ini, sehingga dia berkata, siapa membuat Tuhanmu. Bila ia sampai ke situ, maka hendaklah dia berlindung dengan Allah dan berhentilah, yakni daripada menurut perasaannya itu. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit dan dikunci ataupun ditutup pintu-pintu Jahannam, dan dirantai syaitan-syaitan. Riwayat daripada Sa'id bin Jubair, katanya saya berkata kepada Ibnu Abbas, lepas itu dia kata, Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata kepada anak buahnya, atina ghada'ana, bawakan makanan kita. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah, ingatkah ketika kita berhenti dekat batu besar itu, aku terlupa ikan itu di situ. Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu, tidaklah melupakan aku kepada ikan itu melainkan syaitan.
Syaitan melupakan aku, mana tidak mau aku ingat kepada ikan. Dan Musa tidak mendapat apa-apa kepenatan sehingga dia telah melepasi tempat yang Allah SWT perintahkannya supaya pergi di situ. Daripada Abdullah bin Umar katanya, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke arah timur. Dia berkata, ha, ataupun ha, nah, fitnah di sini. Nah, fitnah di sini. Yaitu dari arah terbitnya tanduk syaitan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bila tiba waktu malam. Atau katanya bila masuk waktu malam, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kamu. Tahanlah anak-anak kamu mana dalam rumah. Fa inna syayatin tantashir hina idzin, kerana syaitan-syaitan berkeliaran pada ketika itu. Bila telah berlalu seketika dari waktu Isya, maka lepaskanlah mereka dan kuncilah pintumu dan sebutlah nama Allah. Padamkan lampumu dan sebutlah nama Allah. Dan ikatlah siqa'ak, gereba ataupun bekas minum kamu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Wa khammir ina'ak, dan tudunglah bekas kamu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Walau ta'rudu alaihi syai'an, walaupun dengan kamu melintangkan sesuatu apa saja di atas bekas itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Safiyah binti Huyai katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf. Saya pergi menziarahinya pada waktu malam. Saya pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian saya bangun untuk pulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun bersama saya untuk menghantar saya. Rumah Safiyah tadi di kawasan perumahan Usamah bin Zaid. Maka lalu dua orang lelaki Ansar. Bila mereka nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berjalan cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ala rislikuma, nanti dulu. Sabar. Innaha Safiyah binti Huyai. Itu Safiyah binti Huyai. Kedua mereka berkata, subhanallah ya Rasulullah, subhanallah wahai Rasulullah. Kami tak ada maksud apa-apalah. Maksudnya begitulah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya syaitan itu berlari dalam diri manusia seperti berlarinya darah, dan aku takut dia akan mencampakkan ke dalam hati kedua kamu su'an, kejahatan, atau dia berkata sesuatu yang tak baik. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sulaiman bin Surat, katanya saya duduk dekat Nabi SAW. Ketika itu ada dua orang sedang bermaki-makian. Salah seorang daripada dua orang itu merah mukanya dan intafaqat audajuhu, orak lehernya tegang. Intafaqat audajuhu, tegang orak lehernya. Maka Nabi SAW pun berkata, sesungguhnya aku tahu benar suatu ucapan yang mana kalau dia mengucapkannya, nescaya akan hilanglah apa yang dialaminya. Kalau dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitan, akan hilanglah apa yang dialaminya itu. Maka mereka pun berkata kepada orang tadi, bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW berkata, ta'awwadz billah minasyaitanir rajim, engkau berlindunglah dengan Allah daripada syaitan. Faqala, orang itu pula berkata, wahal bi junun, adakah aku ni gila? Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW bersabda, kalaulah seseorang dari kamu bila dia mendatangi istrinya, dia baca begini, Allahumma jannibni syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtani. Tadi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Tadi fa in kana bainahuma walad, kalaulah ditakdirkan mereka berdua akan mendapat anak, lam yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan memudaratkannya, walam yusallat alaih, dan tidak akan diberikan kuasa yang penuh yang kepada syaitan untuk
menguasai anaknya itu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia pernah bersembahyang satu sembahyang. Lalu dia berkata, syaitan telah datang ke hadapanku. Fashadda alayya, dan dia telah bersungguh-sungguh untuk memutuskan sembahyangku. Lalu Allah memberi kemampuan kepadaku untuk menangkapnya. Fadzakara al-hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perawi itu pun sebutlah hadis seterusnya. Yang Abu Hurairah sebutkan hadis seterusnya dengan sanadnya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila diseru untuk sembahyang, yakni bila dilaungkan azan, syaitan pun berpaling. Walahu durab, dalam keadaan dia tu berkentut. Bila selesai azan dia datang. Bila diiqamatkan dia lari pula. Bila selesai iqamat dia datang, sehingga dia membisikkan atau menimbulkan sesuatu di antara seseorang dengan hatinya. Timbulkan sesuatu, yakni menimbulkan sesuatu yang tak baik dalam hatinya. Fayaqul, dia kata, ingat ini, ingat itu, sehingga seseorang itu tidak sedar lagi. Adakah tidak 3 rakaat dia telah bersembahyang atau 4? Bila dia tidak ingat lagi, adakah 3 ataupun 4 rakaat sembahyang telah ditunaikannya, dia sujud sahwi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, setiap orang anak Adam, syaitan mencucuknya di lambungnya dengan jarinya pada ketika baru dilahirkan, kecuali Isa bin Maryam. Syaitan pergi dengan maksud menyucuk lambungnya, tetapi dia menyucuk dinding, tak kena, ada sesuatu. Dia pergi nak menyucuk, tetapi tercucuk dinding. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibrahim daripada Alqamah, katanya, saya pergi ke Syam. Saya pun tanyalah di situ, siapa ada di sini? Mereka berkata Abu Darda. Qala afikum, dia pun kata, adakah di kalangan kamu ada orang yang Allah Subhanahu wa taala pelihara dia tu daripada syaitan, yakni melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah, katanya orang yang Allah telah pelihara dia melalui lidah nabinya, maksudnya Ammar. Kemudian riwayat daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya malaikat berbicara di anan, iaitu di awan atau di langit tinggi lah. Wal anan maknanya al-ghamam, maknanya awan, tentang apa perkara yang akan berlaku di bumi. Maka syaitan-syaitan mendengar ucapan itu, dia pun tuangkan ke dalam telinga tukang-tukang tenung, sebagaimana dituangkan ke dalam qarurah, ke dalam botol. Fayaziduna ma'a mi'ata kizbah, maka tukang-tukang tenung itu pun menambahkan lagi 100 dusta lagi bersamanya. Bersama yang syaitan bawa tu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, menguap itu adalah dari syaitan. Bila seseorang dari kamu menguap, maka hendaklah dia menolaknya sedapat mungkin. Kerana seseorang dari kamu bila dia berkata syaitan suka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya bila pada hari Uhud, orang-orang musyrikun telah kalah. Iblis pun bertempik. Dia kata, hai hamba-hamba Allah, belakang kamu. Maka orang-orang yang berada di bahagian depan pun pusing ke belakang. Fajtaladat hiya wa ukhrahum, maka berperanglah
golongan depan dengan golongan belakang. Huzaifah pun ternampak. Huzaifah pun tengok, rupa-rupanya ayah dia ada di belakang, Al-Yaman. Dia pun kata, "Ai ibadallah, hai hamba-hamba Allah, ayahku tu," kata dia. Mahtajazu, tetapi mereka tidak menahan diri mereka sehingga membunuhnya. Huzaifah pun berkata, "Ghafarallahu lakum," semoga Allah mengampuni kamu. Urwah berkata, "Fama zalat fi Huzaifah minhu baqiyah." Selepas itu teruslah Huzaifah bersedih sehingga dia menemui Allah Azza wa Jalla. Dalam satu terjemahan satu terjemahan lagi, teruslah Huzaifah berdoa supaya diampunkan saudara-saudaranya yang Islam yang telah membunuh ayahnya itu. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya telah bertanya Nabi SAW tentang berpaling seseorang dalam sembahyang itu. Nabi SAW pun berkata, itulah ikhtilas, curi syaitan. Itulah ikhtilas, sambaran syaitan. Syaitan menyambar sebahagian dari sembahyang kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Qatadah, katanya Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik itu dari Allah, dan mimpi yang buruk adalah dari syaitan. Bila seseorang dari kamu bermimpi sesuatu yang menakutkannya, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya dan dia meminta perlindungan dari Allah, dan dia berlindung dengan Allah dari kejahatannya, kerana syaitan tidak dapat memudaratkannya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sama seperti dia memerdekakan 10 orang hamba, dan dituliskan baginya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 kejahatan, dan bacaan itu menjadi pelindung kepadanya dari syaitan pada hari itu hingga ke petang. Tidak ada sesiapa pun tidak ada sesiapa pun yang melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dilakukannya, kecuali orang yang melakukan lebih dari orang tadi, yang ini dia baca lebih lagi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Umar bin Al-Khattab minta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dekat Nabi SAW ada orang-orang perempuan Quraisy pada ketika itu. Mereka sedang bercakap-cakap, dan banyaklah bercakapnya dengan Nabi SAW, sehingga tinggi suara mereka, deras suara mereka. Bila Umar minta izin, mereka pun bangkit, segera berselindung di balik hijab. Rasulullah SAW pun mengizinkan kepada Umar, sambil Rasulullah SAW ketawa. Umar pun berkata, semoga Allah membuatkan gigimu itu berseri-seri sentiasa, yani semoga Allah sentiasa menggembirakan engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah pun berkata, heran, kata dia, perempuan-perempuan yang ada dekatku tadi, bila mereka dengar suaramu, cepat-cepat mereka pergi di balik tabir. Umar berkata, engkaulah wahai Rasulullah, engkaulah. Lebih patut mereka gerun, yakni dari saya. Kemudian dia berkata, Umar berkata, wahai musuh-musuh diri mereka sendiri, adakah kamu gerun kepadaku dan kamu tidak gerun kepada Rasulullah SAW? Mereka pun berkata, ya, engkau keras dan lebih kasar berbanding Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, syaitan tidak menemui engkau sama sekali di mana-mana. Syaitan tidak menemui engkau sedang berjalan di mana-mana jalan, melainkan
dia akan memilih jalan yang lain dari jalan engkau. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabdanya, bila seseorang dari kamu bangkit dari tidur, maka hendaklah dia berwudu dan hendaklah dia menghembuskan 3 kali air dari hidung, kerana syaitan bermalam pada batang hidung, ataupun ala khayshum, di atas batang hidung, ataupun dalam hidung dia. Itulah, ini sifat iblis dan bala tenteranya. Itu tajuknya. Ini pun termasuk dalam badi'il khalq, yakni di antara kejadian Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kita ni, dekat kita. Mula-mula sekali Imam Bukhari menyebutkan tentang sifat iblis, sifat dia, sifat iblis. Lepas tu dalam hadis-hadis ni kita tengok tu memang sifat-sifat dia berlaku lah tu, sifat dia yang kita baca sini, terjemah sini. Dan bala tentera dia, rupanya dia ada bala tentera dia. Bukan seorang iblis itu, tidak, tetapi ramai bala tentera. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan juga Ibnu Hibban, ada disebutkan bila pagi iblis pun hantar bala tentera dia, rata-rata lah hantar. Dia berkata, sesiapa dapat menyesatkan seorang Islam, aku akan pakaikan mahkota di kepalanya. Itu kata syaitan. Itu kata syaitan, kata apa, iblis, ketua dia lah. Dalam riwayat Muslim pula ada disebutkan, iaitu Arash, singgasana ataupun pusat operasi dia, iaitu di laut. Di laut. Dia hantar bala tentera dia untuk menggoda manusia, Orang yang paling besar kedudukannya di sisi iblis, di sisi ketua dia tu, ialah orang yang paling dapat menyesatkan, ataupun paling dapat menggoda orang, paling dapat menggoda orang. Hak mana kau banyak goda orang, hak itulah hak lebih besar kedudukannya di sisi ketua dia tu. Itu bala tentera dia. Anak cucu dia tu pun ada juga, zuriat dia tu pun ada juga. Dalam Quran ada disebutkan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Adakah patut kamu menjadikannya, yakni iblis tu, dan anak cucu dia, wa dzurriyyatahu awliya, sebagai kekasih-kekasih, sebagai teman-teman, min duni wa hum lakum aduwwun, selain daripada aku, padahal mereka itu adalah musuh bagi kamu. Adakah patut? Mana tak patut. Dia ada anak cucu dia juga. Ada keturunan dia. Kemudian Mujahid, Imam Bukhari pun ambil lah, petik lah pendapat orang tu, orang ni dalam mentafsirkan ayat-ayat Quran yang ada kena mengena dengan iblis dan juga syaitan, bala tentera dia. Yuqdhafuna, maknanya yurmaun, mereka dicampakkan, dilontar. Yuqdhafun, maknanya yurmaun, puak-puak ni lah. Duhuran matrudin, duhuran itu maknanya matrudin, dalam keadaan terkutuk, dalam keadaan dihalau, tersingkir, tersisih. Wasib, walahum azabun wasib, dalam Quran ada disebutkan mereka akan mendapat azab yang berkekalan. Itu siapa tu? Cerita tentang siapa? Tentang iblis dan syaitan, iblis dan bala tentera dia. Madhura, mana matruda. Wa yuqal maridan. Ini semua dia ambil petik-petik ayat Quran. Dia petik-petik ayat Quran, dia tidak sebut habis. Pasal Imam Bukhari, in yad'una illa syaitanan maridan la'anahu Allah. Mereka tidak menyembah, menyeru, melainkan syaitan yang maridan. Apa makna? Mutamarridan, yang derhaka, yang dilaknat oleh Allah. Batakahu qata'ahu. Ini Imam Bukhari nak mentafsirkan ayat fala yubattikunna adzanal an'am. Itu dia nak mentafsirkan ayat fala yubattikunna, battaka yubattiku, mana asalnya bataka,
Apa makna bataka? Qata'a. Mana syaitan ini dia timbulkan perasaan-perasaan macam-macam lah, benda-benda yang tidak baik di kalangan orang ramai, sehingga orang puasa kalau buat gini molek, kalau buat gini molek, kalau buat gini molek. Sehingga kalau dia kata kamu gini, dipotonglah telinga binatang, kamu buat lubanglah telinga binatang, atau potonglah kerak kau telinga, dia akan kerak. Ikut suka dia. Ikut suka dia. Itu makna fala yubattikunna adzanal an'am. Mereka pasti akan memotong telinga-telinga binatang ternakan. Itu semua hasil daripada kerja siapa dia? Kerja syaitan. Jadi molek. Tatu tubuh pun molek. Pakai pakaian seperti perempuan pun molek. Semua jadi kuasa molek. Semua tu kerja siapa? Syaitan belakang tu buat. Syaitan. Jadi berasa molek. Kalau tak molek pun molek saja. Semua orang kata tak molek. Semua orang kata tak molek. Molek saja. Apa yang jadi degil lagu tu? Syaitan lah tu. Syaitan. Semua tu hak tak molek tu, semua tu hak merugikan, hak bazir, hak tak ada faedah, hak membahayakan diri semua. Syaitan belakang. Ni jadi berasa molek. Orang-orang belakang dah rokok tak molek, tak sah hisap semacam. Semua dalam dunia ni orang doktor kafir pun royak juga. Hisap semacam. Nak tak dengar? Royak jangan main mercung, main semacam. Mak pok tu pun bui juga. Lepas tu pecah mata lagi tu gini. Apa faedah? Mari mana tu jadi berasa molek tu? Hak 45 riyal, 10 riyal pun berasa tak apa. Syaitan lah tu. Syaitan semua. Hakikat sebenarnya. Benda ni ada dalam masyarakat. Bukan cerita lama-lama, ada sama. Setiap orang tak molek mari daripada syaitan. Syaitan lah rasa jadi molek tu. Padahal kalau nak makan tengah sangat, beli mercung tak apa. Wastafziz, mana alatkan, pergunakan. Istakhifah, pergunakan alat, jadikan alat. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Jadi kamu gunalah, peralatkan sesiapa saja manusia yang kamu mampu goda tu dengan suaramu, dengan apa saja bala tenteramu, kamu gunalah. Ini kebenaran yang Allah SWT bagi kepada syaitan. Yang mengikut kejadian asal dia tu, Allah SWT buat lagu itulah kejadian dia. Seperti mana kejadian dia lalak tu nak kepada hak kotor-kotor, hak bau-bau busuk tu dengan sendirinya dia pergi. Tapi syaitan ni dia bukan seperti lalak tu. Lalak tu tak ada kau satu. Ni dia ni dalam keadaan dia dendam, dia berdendam, dia sedih, dia kesal, dia menangis, dia berjerit serupa dengan orang juga. Pasal apa? Pasal dia tidak boleh masuk syurga. Pasal dia tu sudah jadi teruk dah. Sudah jadi teruk. Kalau kita kata syaitan tu kemudian tak apa salah dia, salah dulu. Salah orang dulu, apa yang kena ke dia? Itulah nak ayat. Keturunan ni pun jangan. Kita kata orang kemudian tidak salah dia, anak kita tak cerdik, cucu kita tak cerdik. Apa salah dia? Dia minta apa? Nak lagu tu. Tak, tapi dia ada kaitan dengan kita juga. Dengan sebab itu mana kena jaga setakat mana hak boleh. Lepas tu dia kata bi khailika wa rajilika, dia guna habis. Bala tentera, hak berkuda, berjalan kaki, guna belaka. La ahtanikanna dzurriyyatahu, pasti aku akan hapuskan zuriatnya, yakni zuriat Adam tu, kerana dia dendam kepada Adam. Jadi kejadiannya dia nak hapuskan ke mana-mana pun dia nak buat. Dia nak buat jahatlah terhadap manusia ni. Qarin, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Qarin tu makna syaitan. Mana syaitan tu, kalau orang ni lalai kepada Allah SWT, ada syaitan sama dekat dia. Syaitan tu jadi teman dia. Gapo-gapo tu lah. Jom bisik ke dia, royak ke dia lagu ni, buat lagu ni. Itulah akibatnya. Ini semua kerja syaitan. Kalau orang lupa kepada Allah SWT, dia pergi. Masalahnya kita tidak nampak. Itulah. Kadang-kadang Tuhan beri nampak juga. Dia boleh berupa juga. Kerja dia tak ada lain.
nak menyusahkan orang. Setengah-setengah tu siapa mati orang dia buat ke dia, mati. Setengah-setengah tu dia nak kenak saja ya, nak ngusik gitulah. Dia nampak pelik. Takut orang. Gitu je lah dia nya. Tak ada kerja lain. Nak menakut-nakutkan orang, nak suruh orang dia berasa dia tu ada sesuatu lah, ada kelebihan. Itulah maknanya orang yang sakit jiwa. Dia nak orang sembah dia nak orang turut dia nak orang puja dia nak orang letak depan dia. Kalau orang tidak sembah dia apa? Udah orang sembah matahari, dia pergi duduk dekat matahari seperti dalam hadis. Bila matahari nak naik dia pergi duduk. Biar pada zahirnya nampak macam orang puja dia. Padahal orang tak say. Orang tak say. Kalau orang tahu orang tak say. Nak apa dia? Tapi dia nak semacam. Itulah akibatnya. Ini kejadian Allah. Apa jadi lagu ni? Allah SWT buat dah lagu tu. Seperti mana Allah SWT buat kejadian-kejadian lain. Buat kita. Buat malaikat. Macam-macam lagi kejadiannya. Ini kejadian merosakkan manusia saja. Lepas tu hadis ni yang pertama ni kita sudah jumpa berapa kali. Dia kena sihir tu. Nabi SAW kena sihir. Ini pun kerja syaitan juga. Kerja syaitan juga. Tetapi kalau orang tu orang yang kuat, orang tu ada hubungan dengan Allah SWT semua, Allah SWT akan tolong dia. Kok mana-mana cara. Kalau orang-orang yang lebih macam ni lah, dia mari dalam rupa malaikat ke, mari dalam rupa orang ke, mari akan royak lah. Gini cara. Akan bagi panduan dan bimbingan kepada dia tu sehingga selesai masalah dia. Itulah hak nak sini. Jadi ni semua ni kerja nak kena kat orang, nak merosakkan orang. Ni kerja syaitan. Hak tu dia naknya, sifat dia dalam lagu tu. Padahalnya Nabi SAW ni kerja dia paling molek lah untuk kebaikan manusia. Dia ni pula pergi bisikkan kepada manusia, Labid bin Asam ni, supaya sanggup buat benda lagu ni. Tu hendaknya. Lepas pada tu syaitan ni lagi, dia cerita lagi. Ni barang kita tak nampak belakang. Barang kita tak nampak belakang. Nabi SAW ceritakan, bila orang tu nak tidur, dia pergi ikat 3 ikatan di belakang. Belakang kepala. Sebab kita letak batal. Kita tidur terletak situ. Dia pergi simpul situ. 3 simpulan. Biar molek tetap sini kata dia. Dia simpul. Lailun tawilun farqud. Alaika lailun tawilun farqud. Jadi malam masih jauh lagi, masih panjang lagi, tidurlah. Ataupun mana dia pukul di tempat simpulan tadi. Bila dia simpul tu dia pukul. Dia pukul. Alaika lailun tawilun farqud. Mana dia kata. Itu makna makanah. Tapi bila seseorang itu dia sedar, bila dia sedar, dia pun sebut nama Allah. Sebutlah ikut Nabi SAW ajar macam mana. Terbukalah satu ikatan. Bila dia ambil air sembahyang, terbuka pula ikatan yang kedua. Bila dia bersembahyang, terbukalah semua ikatan itu. Maka dia bangun dalam keadaan cergas dan senang hati. Kalau tidak, dalam keadaan malas dan dalam keadaan sedih, tidak tenang hati. Lepas tu kita kata orang cara hak ni pun cergas juga tu, senang pun dia. Memanglah orang sudah biasa dengan keadaan lagu tu, dia senang dengan cara dia tu. Dia senang dengan cara dia. Hak ni senang dengan cara kita. Senang dengan cara kita ni maksudnya. Senang dengan cara kita ni lagu mana? Kalau orang royak agama, cergah, segar. Tapi kalau royak kok tidak agama, benda-benda tak molek, tak minat, letih, tak ada semangat, tak ada angin. Gitu maksud ni. Bukan cergah ni cergah biasa gitu, semua orang cergah juga. Tidak itu pun. Maksud cergah di sini, cergah ke arah kebaikan, ke arah agama. Hak malah tu pun malah kepada agama, malah kepada agama. Tak cergah ke arah agama. Dengan sebab itu kena semaya lah. Sebab itu kita tengok orang yang tidak semaya, orang tak cara benda-benda ni, lama-lama kau jauh kau berat dia.
Lama-lama kau berat. Alah kau agama ni, alah kau agama. Buat kerja tu boleh belaka. Kalau dia kerja di pejabat, molek pejabat dia. Kalau dia pomek, molek. Kalau dia gapo pun tak ada satu tu. Hak dunia semua orang buat waktu tu. Hak ni alah kau agama. Alah kau agama. Lepas pada tu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud pula, ada orang sebut satu orang dekat Nabi SAW, dia tidur sepanjang malam sampai ke pagi, tak sembahyang subuh. Nabi SAW pun kata itulah orang yang kena kecing ke syaitan dalam telinga dia. Maknanya syaitan ni dia kecing juga. Dia berak, dia ketuk juga. Dia ada juga banyak kesamaan juga dengan kita, walaupun kejadian dia tu asalnya tidak serupa dengan kita. Dia kecil dalam telinga. Kecil dalam telinga tu jadi karak lah. Kita kata karak gamak telinga tu, tak dengar, payah nak dengar lah benda hak molek ni. Itulah maknanya. Syaitan kecil dalam telinga, jadi jamban syaitan telinga dia tu. Dia suka dengar benda tak molek. Benda hak molek tak suka dengar. Lepas pada tu Nabi SAW cerita pula gangguan syaitan ni luas. Sebab itulah dalam Quran apa ada sebut wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Berkongsilah dengan mereka pada harta benda dan anak pinak. Mana dia boleh kongsi tu? Sebab lah orang kata anak hatu, orang kata ada munasabah juga. Kadang-kadang pelik sangat, tak dengar langsung lah ala kemolek. Itulah benar. Sebab itu Nabi SAW ajar bila pergi dekat isteri, baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau diberikan anak, maka syaitan tidak akan memudaratkan anak itu, tidak akan memudaratkan anak itu. Dalam hadis yang satu lagi kemudian itu kita baca, tidak diberikan kuasa yang banyak ataupun yang penuh kepada syaitan untuk menguasai anak. Dia tak boleh menguasai sepenuhnya. Kalau dia boleh pun sikit-sikit ya. Dia boleh sikit-sikit. Itu kelebihannya. Lepas tu kita kata kalau orang itu sudah dibuat rahim, orang itu sudah putus lepas tu nak baca awak dia, tak boleh anak. Maksud nak boleh anak ni, bila boleh anak tu barulah terhindar daripada ni syaitan. Kau tak payah baca boleh ke mana pula, ataupun bandu kau pada mana tu payah baca. Kau tak boleh anak, maksudnya nak jaga anak tu supaya tidak diganggu oleh syaitan. Jawabnya tetap kena baca. Nabi SAW ajar lagu ni bukan untuk orang muda saja. Cuma dia kata hak utama bagi kita manusia ni, sifat asal dia iaitu sifat kebapaan dia, keibuan dia tu nak anak. Itu sifat manusia, hak asal. Hak utama daripada dia maksud kahwin itu nak anak. Hak tu akan terpelihara. Begitu juga hak lain-lain akan terpelihara juga. Keberkatan doa tu dia pergi bukan sekadar anak dia, anak cucu dia. Anak cucu dia. Dan orang-orang lain, keluarga dia semua selamat. Allahumma jannibna syaitan, jauhilah syaitan dari kami. Ini tidak kena mengena dengan anak, dapat anak ke apa pun. Kalau nak dapat anak, iyalah. Kalau tidak, hak tu pun dapat juga, iaitu terhindar syaitan. Hak Allah SWT kata wasyarikhum fil amwali wal aulad, itu dia tak boleh berkongsi. Dia tak boleh berkongsi. Tak boleh makan sekali dengan kita, tak boleh buat apa-apa sekali dengan kita. Jadi tak kotor lah, bersih, cuci perbuatan kita. Bila baca ni dia tak boleh pergi. Syaitan tak boleh ganggu. Lepas pada tu ada riwayat daripada Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda, bila naik kening matahari, yang matahari tu sekerak dia macam kening rupanya, gitu. Bila naik sikit matahari, kamu tinggalkan sembahyang, jangan sembahyanglah pada masa tu,
sehingga betul-betul nyata. Bila kening matahari itu hilang, maka tinggalkanlah sembahyang. Yang ni nak hilang lah, tengah-tengah matahari duduk jatuh tu, maka jangan sembahyang lah sehingga hilang betul-betul. Dan jangan kamu cari ataupun intai masa terbit matahari dan jatuh matahari itu untuk sembahyang. Janganlah begitu. Sebab perbuatan itu tak molek. Dia menyerupai orang kafir yang menyembah apa? Matahari itu. Pada masa itulah seseorangnya kita serupa dengan dia. Dan syaitan mengambil peluang lah pada masa itu. Bila orang sembah matahari, dia pun duduklah depan tu. Duduk depan tu supaya pada namanya secara tidak langsung dia pun disembah juga. Ini bermakna kita tak boleh cari masa tu, pisah, tunggu masa tu. Tetapi kalau kita sudah lewat, kita pun bersemayat, dah sarkaat dalam waktu tu. Lepas tu matahari jatuh, mana kita katalah 3 rakaat lagi tu, selepas matahari sudah masuk dah, tak apa sah semayat. Man adraka raka'atan minas salah faqad adraka. Sesiapa yang dah 1 rakaat semayat, bermakna dia dah semayat. Tidak kata tak sah semayat. Mungkin Nabi SAW larang ni maksudnya tunggu masa tu. Masa yang terbaik dia sudah cerita dah masa mana nak semayat, bukan pada masa tu. Kerana matahari itu naik di antara 2 tanduk syaitan. Gitulah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Nabi SAW bersabda, bila ada sesuatu lalu di hadapan seseorang kamu, sesuatu, ketika dia bersemayam, maka hendaklah menghalang. Ikutlah apa-apa, orang ke ataupun sesuatu apa, halang. Jangan biarkan dia lalu depan. Kalau dia lalu juga, lawanlah dia. Falyuqatilhu, lawan dia, kerana dia adalah syaitan. Sebenarnya syaitan tu, jadi syaitan mendorong dia buat begitu, supaya sembahyang seseorang dari kita tidak sempurna. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Hadis ini sudah berapa kali kita jumpa ni. Pernah Rasulullah SAW suruh tugaskan Abu Hurairah supaya menjaga zakat Ramadan. Lepas tu dia tengok ada orang mari duduk rauk, ambil makanan, ambil dalam bukan. Dulu kita sudah jumpa dah. Dia pun pergi igak. Dia pun kata, saya pun kata Abu Hurairah, aku akan bawakan kes engkau ni, perkara engkau ni kepada Rasulullah SAW. Dia pun minta maaf lah, tak usah. Dia pun royak lah dia sebenarnya. Dan kalau nak tahu, dia kata, dia cerita ni, kalau nak pergi dekat tidurmu, baca ni. Abu Hurairah pun pergi cerita kepada Rasulullah SAW. Dia kata betul tu, dia royak tu betul tu. Tapi dia tu sebenarnya pendusta besar. Itulah syaitan. Dalam riwayat sebelum pada ni ada dah panjang. Dia cerita gini panjang lagi lah. Ini kelebihan ayat kursi. Dan syaitan sendiri cerita bahawa dia tak boleh pergi, pokok dia tak boleh pergi dengan ayat kursi. Dan orang-orang yang kita rasa semua orang amal hak ni, mudah-mudahan amal semua. Memanglah kalau orang ada pernah mengalami orang panggil kena tindih ke hatu ke, ataupun suatu yang menakutkanlah dalam mimpi dia, kalau dia baca ayat kursi memang hilang. Memang hilang. Terutamanya hak akhir tu nak telucut benar tu, itu benar, berat benar. Bila boleh sebut tu, lepaslah. Memang itu dalam pengalaman ramai, maknanya orang sudah cuba, memang jadilah. Memanglah seperti yang disebutkan ini. Ayat kursi. Apa kalau nak baca, boleh tak nak baca lagi, banyak lagi hak lain-lain lagi. Ayat kursi, ayat 1000 dinar, orang panggil wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Bacalah, berzikirlah. Semoleknya maknanya kita jenera tu dalam keadaan kita berzikir. Ini juga sebagai isyarat kepada kita, latihan kepada kita supaya dekat nak mati tu, dalam keadaan nak mati kita tu,
pun nak tidur lah. Nak mati kita dalam keadaan kita ingat kepada Allah SWT. Antara kita sedar dengan tidak sedar tu, kita dalam keadaan ingat kepada Allah SWT. Gitulah hendaknya. Sebab itulah disuruh baca sangat dekat nak tidur tu. Riwayat daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan datang kepada kamu. Dia kata, siapa dia buat ni? Kita mari mikirlah, mari mikir. Siapa dia buat kau ni? Siapa dia buat kau ni? Susuknya, siapa dia buat Tuhan? Dia pergi ke situ. Bila sampai situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, berlindunglah dengan Allah. Jadi kata, a'udzubillahi minasyaitan. Atau a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan berhentilah. Jangan diturut perasaan itu. Jangan diturut. Sebab apa? Syaitan ni dia tujuan dia nak pergi susuknya, mana kita akan kata tak puas hati lah. Kita akan tak puas hati. Dah Tuhan, siapa dia buat? Jadi muskil situ. Tidak tu saja, mana-mana apa-apa cara pun dia macam-macam mari tu. Dia boleh jadi mari macam-macam cara untuk meragukan orang terhadap agama dia tu. Tidak mesti dalam bentuk ni, sehingga akhirnya dia ragu ataupun dia tidak bersungguhlah berpegang dengan agama. Tu dia nak ikutlah apa cara. Jangan diturut tu. Kalau kita ada mengalami perkara seumpama itu, kemuskilan seumpama itu, kita tak puas hati juga. Kita kena ngaji baru puas hati. Kena bercari orang pandai, tanya dia biar dia selesaikan masalah kita. Kalau kita kata seorang dua tidak boleh selesai, 10 orang tak boleh selesai, bukan bermakna masalah itu tak boleh selesai. Semua ubat juga lah. Kalau kita ada penyakit berat, 10 orang doktor, 100 orang doktor pun bomo lagi, tak boleh sembuh juga, bukan bermakna tak ada ubat. Ada, cuma kita tak jumpa. Kadang-kadang ada di sekeliling kita je, tapi kita tak ambil berat. Kita pandai lekeh dia. Kita kena, kalau ubat kau hak import, barulah kita itu bersungguh. Hak mahal, barulah bersungguh. Padahal ubat kita tidak mesti begitu. Biasanya Allah SWT kalau dia timbulkan sesuatu di tempat tu, ubat ada situ. Cuma kita tak jumpa cari. Begitu juga masalah masyarakat ni, ada situ juga orangnya, ia boleh menyelesaikan masalah tu, ada situ. Cuma kita tak jumpa. Kita malu ke, tempat tak patut malu. Maka kita turut perasaan gini-gini, fikir seorang. Fikir seorang kita ngaji bila? Tu yang jadi masalah. Yang dalam masyarakat kita kadang-kadang tinggal agama, toksik Islam, pilih agama, tak pernah sabar. Kalau fikir dengan akal, tak pernah sabar. Dia pernah sabar apa? Kita kata macam Hindu tu misalnya, nak pergi menyembah tu bukan main, kena bawa kuih, kena bawa buah, kesusah tu. Kena bawa kuih, kena pecah wanya depan tu paikon. Kesusah. Lagu tu pun lagi pandai ke dia, lagi situ. Betul-betul ikut syaitan. Susah. Kalau agama Islam mana ada lagu tu? Mana ada. Tapi dia mari benda-benda tak adil lah. Mari benda-benda tak adil, lepas tu tidak mengaji pula boleh jadilah. Lepas tu riwayat daripada Abu Hurairah lagi, bila masuk Ramadan dibuka pintu-pintu langit, dalam setengah riwayatnya pintu syurga. Sudah ditutup pintu-pintu neraka dan dirantaikan syaitan. Dirantaikan syaitan. Maknanya ada pada masa-masa tertentu ni syaitan ini tidak dilepas bebas seperti biasa, tidak, iaitu pada bulan puasa. Pada bulan tu sepatutnya mana orang-orang sudah ada persediaan, dia lebih kuat lagi ke arah kebaikan. Sebab apa? Sebab pendorong-pendorong kepada kejahatan yang sudah kurang. Sepatutnya dia kena bersungguh lagi lah. Begitulah secara ringkasnya. Diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Musa berkata kepada anak buah dia. Ni nak ceritanya Nabi Musa ni terlupa tu. Wa ma ansanihu illa syaitan. Terlupa tu siapa dia? Yang buat terlupa. Syaitan lah yang buat terlupa. Syaitan yang buat terlupa. Ya, Nabi Musa tu pun yang teringatnya, sebab sebelum pada tu, sebelum sampai kepada tempat hilang ikan dia tu,
Tak penat jalan, tak penat jauh dah. Tapi lepas pada tu penat. Hak tu dia jadi tanya. Jadi tanya. Maknanya Allah SWT tolong dia banyak juga. Walaupun syaitan ganggu pun, dia tidak boleh jauh lah gangguan dia tu. Tidak boleh jauh. Allah SWT tolong kot lain pula. Lepas pada tu, riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata saya melihat Rasulullah SAW mengisyarat kepada masyrik. Dia kata nah, fitnah itu di sini. Dia tunjuk ke arah timur. Jadi maknanya timur ni tak molek belakang kah? Zaman sekarang ni kesesatan tu banyak mari daripada barat pula. Kalau kita ni, negeri kita ni sesat barat, orang kata mari daripada barat. Hak sesat ni. Hak ni maksud dia ni fitnah di sini, fitnah dajjal, fitnah yang maknanya banyak berpunca daripada timur. Ada pula Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat fitnah halak lain pula. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, yani dari arah naik tanduk syaitan. Lepas tu bila tiba malam, kerana syaitan berkeliaran pada masa tu. Bila sudah gelap sikit, maka biarlah, tak apalah budak-budak tubik pun. Lepas tu tutup pintu, sebut nama Allah. Tutup lampu, sebut nama Allah. Dan semuanya yang disebut di sini, dia suruh sebut nama Allah. Dan suruh tutup walaupun dengan melintangkan sesuatu di atas bekas. Lintang sesuatu di atas bekas. Letak Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ini hadis ini amar, dalam hadis ini perintah di sini semua amar irsyadi belaka. Tidak bermakna wajib. Bukan bermakna kalau kita tak buat lagu ni tak boleh makan. Lah makanan kalau tak tutup, tadi tak baca bismillah, tak tutup. Masa tutup tadi tak baca bismillah, ataupun tak tutup, tak baca bismillah pun, terdedah gitu, kita tak boleh makan lah. Tidak bermakna begitu. Ini arahan ini untuk kebaikan kita, untuk menjaga daripada syaitan dan juga daripada binatang-binatang yang lain, daripada lipas, daripada tikus, daripada macam-macam cicak, yang mana semua tu boleh membawa penyakit dan bahaya kepada kita, seperti mana syaitan juga boleh membahayakan kita. Itu maksudnya. Suruh padamkan lampu, terutamanya pelita zaman itu. Sebab pernah berlaku pada Nabi SAW sendiri. Dia duduk atas sejadah dia. Lepas tu tikus buat lari. Tikus buat lari ni, dia panggil sumbu. Sumbu pelita tu. Pergi terlepas di atas sejadah dia tu, terbakar sikit. Maknanya tak molek lah. Tengah malam ni, terutama pada ketika tidur, tutup lah, itulah yang lebih baik. Dan kalau nak kira dari segi kepuasan tidur pun, dalam keadaan gelap gitulah malam tu, dia terasa malam sungguh, tu lebih molek. Dari segi jimat pun jimat lagi. Dari segi tidak bahaya pun tak bahaya. Kalau bau, kalau gapo pun kita dah muka tidur, kalau sekarang ni boleh jadi juga syok elektrik gapo tu, bau kita tak khabar dah muka duduk tidur. Dengan sebab tu moleknya tutup. Tetapi ulama mengatakan kalau tak tutup pun tidak bahaya, tak apa. Mana kalau sudah maklum dah, tak apa, kira-kiranya selamat lah, tak apa, tak tutup pun. Tidak mesti tutup ni, tak mesti tutup. Cuma yang penting di sini tutup pintu, baca bismillah. Tutup gani, baca bismillah. Semuanya baca bismillah. Hak tu hak lebih penting bagi kita. Kalau tutup tudung saja, kita boleh menjaga bekas tu daripada binatang-binatang, daripada semut, daripada gotu gani. Tapi nak jaga daripada syaitan tak boleh. Nak jaga daripada syaitan tak boleh. Nak jaga daripada syaitan kena bismillah. Semua tu. Lepas pada tu akhir sekali, walaupun kau lentangkan, maknanya kalau tak ada tudung, tak ada gapo, tudung jugalah, kira jugalah. Ada ranting kayu ke, ada straw ke, tak dah tu lentang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya kalau tidak terpelihara daripada binatang-binatang ni, serangga gapo ni, terpelihara juga daripada syaitan. Tapi apakah maksud Nabi SAW nak ajar kita, suruh kita tak tudung molek, tudung gitu-gitu lebih kurang gitu? Tidak, ni kalau tak ada, nak suruh tudung jugalah. Maksud molek-moleknya kita cari tudung lah. Kalau ada tudung, kalau tak ada juga suruh tudung juga. Maknanya dia maksud nak suruh tudung lah.
Nak suruh tuduh. Selain daripada nak jaga daripada ni binatang-binatang yang merayap ni, selain daripada tu nak jaga juga daripada syaitan. Lepas pada tu syaitan ni pada waktu Maghrib, syaitan berkeliaran. Apa makna? Bapa yang suruh panggil kelik budak-budak biar duduk atas rumah. Sebab syaitan berkeliaran, kata ulama, dia kata budak-budak ni dia kotor, kadang-kadang dia berok, dia kecing, dia tak cara. Syaitan dia mudah benar nak asuk, nak goda, lepas tu nak peralatkan hak kotor tadi. Lepas tu budak-budak ni dia tak pandai pula nak melindungi diri dia. Dari segi kekuatan dia, dari segi bacaan, dari segi gapo pun tak ada. Tak pandai. Boleh jadi syaitan ni buat lari. Orang panggil kena susuk ke hatu. Saja dia nak menyusahkan orang. Susuk ke hatu. Pada masa-masa lagu tu lah. Buat lari tu. Buat lari tu kadang-kadang tak ada ke mana, duduk bawah tu je. Celah tu je. Riuh gagal cari tak jumpa. Tadi tengok dah tak ada. Lepas tu ada duduk bawah tu. Dikuasai oleh dia lah. Jadi ini semua untuk mengelak daripada sultah syaitan tadi, kuasa syaitan. Banyak dah cara-cara ni. Kalau kita turut semua, kira-kiranya selamatlah kita. Kalau turut sebahagian, selamat sebahagian. Kalau turut semuanya, boleh katakan selamatlah banyak perkara. Jaga belaka. Lepas pada tu hak Safiyah ni pun sudah banyak kali jumpa Nabi SAW duduk iktikaf, isteri dia pun pergi jumpa dengan dia, kecek-kecek pada waktu tengah malam, dia pun nak pergi hantar. Tiba-tiba lalu dua orang Ansar. Nabi SAW panggil, mari dulu, nanti dulu. Dia pun rayak, tak ada orang lain tu, itu Safiyah. Yang sahabat tu pun berasa itu benar lah. Moga dia tak ada maksud apa, dia cepat-cepat lari, takut Rasulullah berasa segan ke apa ke. Kerana ada dia ni cepat-cepat lari, dia tak ada maksud apa-apa. Nabi SAW pun bila rayak gitu, dia kata subhanallah, makna dia tak ada niat gapo-gapo, tak molek, dia faham tahu dah maknanya. Tapi Rasulullah SAW kata walaupun begitu takut-takut. Ini maknanya Nabi SAW jaga ni supaya seseorang tu, sahabat-sahabat dia, siapa-siapa sekeliling kelana dia, tidak boleh digunakan sikit pun oleh syaitan. Segala pintu-pintu syaitan tu dia tutup. Maka selamat. Sebab dia dapat satu ilmu lain pula pada kita dapatnya. Dia kata syaitan tu berlari dalam diri mana seperti mana berlarinya darah, ataupun di tempat berlarinya darah. Tempat berlari darah berlari, berjalan, syaitan berjalan kat tu tempat, melalui jalan tu juga. Ataupun syaitan berlari dalam tubuh manusia seperti, yani mansub binazil khafid kama majrad dam, seperti berlarinya darah, maknanya laju, mesti semacam dia boleh masuk dalam tubuh kita, boleh masuk dalam liar, melalui liar rumah kita dan sebagainya, boleh masuk. Cara kita nak mengelak daripada dia ni tak ada lain melainkan dengan ingat kepada Allah sentiasa. Sebab itulah Nabi SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW setiap waktu ingat kepada Allah SWT. Ingat tu tak mesti sebut dalam hati, ingat sama. Dia tak lagi. Kalau dia boleh pergi pun dia main ikut lain, nak pergi kepada pusat dia, nak kuasai pusat, tak boleh. Sama ada melalui jalan darah ataupun berlari seperti berlarinya darah. Berlari, dia tidak kata berjalan, makna laju, mesti seperti darah. Aku takut syaitan ni campak dalam hati kamu sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu. Begitu juga seterusnya, ketika dua orang sedang bermaki-makian, sumpah menyumpah, siapa hak tu terik orang tekak dia, bala. Nabi SAW pun kata kalau dia baca hak ni, dia kata hak ni hilang. Tapi bila orang pergi royak ke dia, dia kata aku gila kah? Aku gila kah? Jadi ulama-ulama mengatakan sahabat ni hak kata gini, kalau dia tu sahabat, dia orang Arabi, orang ulu, baru Islam, dia ni baru Islam, tidak terdidik molek lagi.
Ataupun ada juga ulama mengatakan dia ni munafik, boleh jadi juga. Kalau orang Islam molek kata Nabi SAW kata, oh dia terima selalu. Tapi ada juga ulama mengatakan tak mesti. Jadi dia Islam pun dia baru, dia tidak terdidik molek, panas sangat ni, dia tak dengar. Tak dengar. A'udzubillah. Jadi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca lagu tu. Supaya juga kalau dalam tidur tu mimpi ke apa tak molek. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca. Ludah balik kiri. Ludah tu jangan ludah banyak lah. Basah lembek. Ludah sikit-sikit lah, isyarat lah. Buat gitulah. Supaya orang bomo tu lah. Balik kiri. Sebab itu arah dia. Kiri itu arah dia. Dia pergi pun dia pergi ikut kiri. Dia tahu kiri kelemahan kita. Kebanyakan orang kan, dari segi kebanyakan manusia, dari segi hak lebih lemah balik kiri berbanding balik kanan. Dia pergi cari kok tu memang jalan dia apa kok tu. Kita ludah balik kiri dan kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kata lagu tu juga. Kalau nak marah pun lagu tu juga. Sebab nak marah ke apa tu syaitan lah tu. Hak lebih-lebih sangat nak marah sangat. Jadi bila kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dia lari. Dia lari tu kurang lah. Jadi kurang. Kalau tak hilang juga, ulama rayaklah pula caranya. Banyak lagi cara untuk menghilangkan marah ni. Di antaranya pergi ambil air semaya. Yang ni kita buat sesuatu yang syaitan tidak suka. Itulah pedomannya. Sesuatu yang syaitan tidak suka, kita pergi buat tu. Dalam keadaan dia menguasai kita marah, kita pergi buat sesuatu yang dia tidak suka. Apa dia? Ambil air semaya. Tak hilang lagi. Maya. Kau tak sedih dia. Biar sekat ambil air semaya sudahlah. Jadi sejuk kita. Dia tak sibuk kalau ala kau semaya lah. Kalau tak hilang lagi, tidur. Jangan jumpa dengan siapa-siapa, tidur. Macam-macam lah panduan yang diberikan oleh ulama untuk mengelak daripada hal ni, daripada dikuasai syaitan. Lepas tu lagi hadis Ibn Abbas tadi, cuma lafaz lain sikit lah. Jannibni, tadi janni benar. Minta supaya Allah SWT jauhkan syaitan daripada kita. Kalau baca ni, lam yusallat alaih, Allah SWT tidak beri kuasa penuh kepada syaitan. Syaitan tak boleh mudarat, dan syaitan tidak diberi kuasa penuh untuk buat sesuka hati dia. Tidak lagi. Jadi kena ingat benar lah tu. Walaupun kita tidak dapat anak, dah kita kata tak dapat anak pun cucu ada lagi. Tu anak-anak kita juga tu, rezeki kita juga tu, anak-anak cucu. Minta bakal biar jauh. Ini seterusnya hadis ni pun kita jumpa dah juga. Syaitan pergi kaya-kaya di hadapan Nabi SAW, nak ganggu dia semaya, nak potong semaya dia, biar kurang semaya Nabi SAW. Tapi Allah SWT beri kuasa kepada Nabi SAW untuk menangkapnya. Nabi SAW ikat dah dia cadang nak ikat di tiang masjid. Kalau dia ikat, dia kata budak-budak pemari boleh buat main esok kan. Tapi dia teringat kepada doa saudara dia, iaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah minta, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia pun lepas. Ingat tu dia lepas. Iaitu Nabi Sulaiman minta, kurniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada ataupun tidak diberikan kepada orang lain selepas aku. Tidak layak dengan orang lain selepas aku. Kekuasaan tu kekuasaan terhadap binatang, terhadap syaitan ke apa semua. Dia menguasai belakang. Bukan kuasai orang saja, bukan kuasai negeri ni saja, pakai dalam laut, pakai udara, dia kuasai. Tu peliknya kuasa dia tu. Bila Nabi SAW ingat tu, dah tu dia minta khusus daripada Allah SWT, Nabi SAW lepas. Walau bagaimanapun hadis ini menunjukkan syaitan tu boleh igat, boleh diigat. Nabi SAW telah igat, semua dia tak boleh pegang. Sekarang ni ada bomo ke apa boleh igat, boleh buat dalam botol, boleh buat apa, boleh pergi tahu. Itu mana ada kebenarannya, boleh diigat dengan cara-cara dia lah, kena ikut cara dia.
ada cara dia. Cumanya dia Allah SWT buat ada orang ni macam-macam. Ada orang tu dia minat jenis tu, bagus juga. Dia boleh khidmat kepada orang. Kalau orang kena ganggu kau syaitan kau gapo, cumanya kena beringatlah dalam belajar menuntut tu janganlah sampai langgar patah-patah syariat. Jangan sampai gitu. Kalau orang tu orang ngaji molek boleh. Seorang dia minat nak ada khodal lah, khodal hak jenis orang hak tak berjenis tu tak sakira lah tu, dia pera apa dia panggil toyol, macam-macam pera untuk khidmat kepada dia juga, pergi curi barang orang tu tak betul, hak tu tak boleh. Ada juga khidmat hak molek, lalu ke mana kita nak suruh dia khidmat kepada kita, nak suruh dia turut kita?